Okey, bagi salam dan mulakan kelas kita ataupun pimpin kelas dengan bacaan doa. Okey, ketua kelas. Bismillah. Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Nadia. Okey, sekarang ni semua tanda tangan. Okey, ketua kelas ketuai bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'win. Allahumma aghina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi hari ni hari Selasa, Ustazah Nadia akan mengajar semua murid pada hari ini bukan subjek Jawid tapi subjek Tauhid Fiqh. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar tajuk Khatimul Anbiya daripada pelajaran Tauhid, betul? Siapa masih ingat lagi Khatimul Anbiya itu maksudnya apa? Nabi yang terakhir. Okey, Nabi yang terakhir iaitu Nabi Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ada berapa orang rasul? Bukan nabi, rasul. 25 kot. Betul. Rasul ada 25, nabi ada Ya. Nabi ada banyak. Kalau apa beza nabi dengan rasul, ingat? Beza nabi dengan rasul. Apa perbezaannya? Rasul dapat apa? Tak salah. Wahyu. Kasih umat. Rasul dia dapat wahyu, lepas tu dia kena sebarkan, dia kena menyampaikan kepada umat dia. Kalau nabi, dia dapat juga wahyu. Diri. Betul. Dia dapat wahyu tapi untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri, dia tak perlu sebarkan kepada orang lain, itu nabi. Okey, jadi Rasul Ulul Azmi ada 5. Siapa? Siapa Rasul Ulul Azmi yang 5 tu? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Isa. Muhammad. Ibrahim. Nabi Isa. Nabi Musa. Kalau ikut urutan dia mula dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Okey, Nabi Ibrahim ni Ustazah ada beritahu, Ustazah ada cerita Nabi Ibrahim ni adalah bapa segala Nabi. Bapa Nabi. Bapa Nabi-Nabi. Kenapa Ustazah panggil dia bapa? Kenapa orang panggil dia bapa Nabi-Nabi? Okey, ramai keturunan Nabi-Nabi bermula daripada Nabi Nabi Ibrahim. Okey, anak dia Ismail. Daripada Nabi Ismail tu ada bawah-bawah tu baru sampai ke Nabi Muhammad. Okey, kalau Nabi Ishak ke bawah sampailah Nabi Musa. Nabi Isa, Nabi Musa tu, Nabi Musa, saya ingat saya Nabi Musa. Okay, Nabi Musa dia diturunkan untuk kaum apa? Nabi Musa. Kaum apa? Siapa tahu? Kaum paling degil atas muka bumi ni. Kaum Bani Israel. Ya, betul. Bani Israel. Kalau Nabi Ibrahim diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diturunkan kepada kaum apa? Nabi Muhammad daripada kaum Arab. Okey. Kaum Arab Quraisy ataupun lebih tepat kaum Arab dan umat akhir zaman. Sebab apa Ustaz sebut umat akhir zaman? Sebab ajaran dia ajaran dia sampai umat akhir zaman yang mengamalkannya. Faham? Okey, ajaran Nabi Muhammad dia terpakai untuk semua umat. Selepas. Siapa tahu agama sebelum Nabi Muhammad sebenarnya agama apa? Siapa tahu? Apa kot? Agama kafir. Agama Kristian. Habis Nabi-Nabi lain tu dia bawa agama apa sebenarnya? Agama Kristian. Agama Kristian? Nabi Isa tak bawa agama Kristian.
Sebenarnya ajaran Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tu semua sama je dengan Nabi Muhammad punya ajaran. Ajaran Islam juga sebenarnya. Faham? Ajaran dia sama sebab dia kena buat apa orang-orang tu? Dia kena mengesakan Allah. Allah itu Allah itu satu. Cumanya yang beza dia punya syariat waktu tu je. Waktu tu je. Cara dia solat. Solat dia berapa banyak. Berbeza. Tapi hari ni itu cuma ulangan daripada apa yang kita belajar daripada tauhid pada minggu lepas. Hari ni kita nak masuk kepada subjek fiqh. Solat fardu. Solat fardu kita dah sampai separuh, betul? Solat fardu kita dah sampai mana dah solat fardu? Sampai. Dah sampai mana solat fardu? Lupa lah. Lama tak belajar fiqh. Alamak, lupa lah. Lama tak belajar fiqh. Adalah sebelum cuti kita belajar fiqh. Macam Isya ni, kelakar je. Mana besar kan? Saya tak perasan pula. Okey, kejap. Okey, sekarang ni semua orang buka tajuk solat fardu. Sampai surat berapa? Buku surat berapa? Okey dah. Muka surat 20. Muka surat. Dah lazim. Surat 26. Muka surat 26. Okey, berbeza tak cara solat lelaki dan perempuan? Dari segi bacaan sama sahaja. Okey, Ustaz nak tanya, apa bacaan yang paling susah dekat dalam solat? Apa bacaan yang paling susah bagi awak? Yang kadang-kadang, alamak saya tertukar-tukar lah baca Ustazah. Surah selepas Al-Fatihah. Surah selepas Al-Fatihah. Okey, kalau surah selepas Al-Fatihah tu, awak boleh baca mana-mana surah yang ada dalam Al-Quran. Daripada Al-Quran. Contoh kalau awak tak ingat surah-surah yang panjang tu, kena buat apa? Baca surah yang pendek sahaja. Contoh surah pendek yang semua orang hafal surah apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sikit-sikit baca. Waktu solat je surah Al-Ikhlas. 3 kul kan? 3 kul. Kul ada 4 kul. 4 kul. Kenapa 4 kul Ustazah? Ya. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun. Jadi dia ada 4 kul, bukan 3 kul sahaja. 3 kul tu yang tu lah. Kalau orang kata 3 kul, yang mana satu? Daripada surah Al-Ikhlas sampai surah An-Nas. Okey, jadi cuba kita tengok. Okey, kita tengok ni cara solat. Okey, untuk lelaki dan cara solat untuk perempuan. Kita tengok sini. Yang ni sebenarnya kita dah belajar kan? Cuma bacaan-bacaan dia je. Okey, siapa masih ingat sunat abaat, sunat hayat? Siapa ingat? Yang ni kita dah belajar dah ni. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ni adalah sunat hayat. Okey, cuba tengok sunat hayat ada berapa? Sunat abaat ada berapa? Ada. Siapa ingat sunat abaat ada berapa? Sunat hayat ada 15. Ada 15, betul. Hawa, 15. Anda yakin? Kita kira. Tak boleh kecilkan dah. Kenapa ni? Why? Ya. Ya. Saya reload dia balik. Reload? Okey, Hawa bacakan nombor 1 sampai nombor 3 sunat hayat. Mengangkat tangan ketika takbir ihram. Okey, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Okey, yang kedua. Meletakkan meletakkan telapak tangan mana? Tangan di atas tangan kiri memegang dan meletakkan di antara dada dan pusat. Okey, membaca doa iftitah. Okey, membaca doa iftitah. Okey, jadi ni sunat hayat. Siapa tahu maksud sunat hayat apa? Siapa tahu? Sunat apa Ahmad? Saya tak tahu hayat. Jadi saya lagi tak tahu.
Okay, cara nak ingat sunat abaat dengan sunat hayat. Okay, cuba kita tengok sunat abaat dulu. Sunat abaat dia ada 6 sahaja. Yang pertama duduk tahiyat awal. Yang kedua membaca tahiyat awal. Yang ketiga membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Lepas tu membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Okay, membaca doa kunut dan berdiri membaca doa kunut. Okay, jadi sunat abaat ni kalau dia tak buat, perlu tak sujud sahwi? Perlu. Kena tambah rakaat tak? Tak perlu. Tak perlu tambah rakaat. Okay, kalau orang tertinggal tahiyat awal, okay, dia terus pergi dekat tahiyat akhir. Jadi solat dia batal ke tak batal? Batal tak solat dia kalau dia tak tahiyat awal? Tak batal. Okay, tak batal solat dia. Kalau tak saya pernah macam tu. Dia terus bangun Tapi untuk kalau saya rakaat tak yang buat ketiga. pun tahiyat. Okay, jadi cuba tengok ni. Doa kunut pun kalau awak tak baca tak perlu tambah rakaat. Tak perlu tambah rakaat. Tapi kalau yang ni awak tertinggal, awak kena buat apa? Kalau tak baca Al-Fatihah, kena tambah rakaat. Kena tambah rakaat. Tambah rakaat. Kalau ragu-ragu pun kena tambah rakaat. Tambah rakaat. Yang tadi tu tengok. Kita tengok balik. Sunat abaat ada 6. Ingat, sunat abaat ada 6. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Tahiyat akhir wajib. Duduk tahiyat awal. Membaca tahiyat awal. Membaca selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Membaca doa kunut dan yang terakhir, berdiri membaca doa kunut. Doa kunut tu ada 2. Okay, cuba kita tengok sunat hayat tadi. Hawa dah baca 3 sampai doa iftitah. Okay, kita tengok. Tadi tengok dalam. Okey, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Ni, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Macam ni lah. Allah. Perempuan jangan buka ketiak, angkat aircon. Jangan angkat aircon macam ni perempuan. Ini aircon dia pergi angkat pula. Lelaki buka besar sikit. Ya Allah. Perempuan dia rapat je. Allahu akbar. Lelaki cuba buka sikit ketiak awak yang tengok. Bukan nak tengok ketiak ya. Buka tangan nak tengok. Bukaan tu macam mana. Ada macam mana buka solat? Allah, kalau lelaki dia buka sikit kan, perempuan dia sopan dia tutup. Firdaus, macam tu Firdaus. Baru nampak Firdausnya. Okey, lepas tu membaca nafas ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surah Al-Fatihah secara perlahan. Okey, boleh tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuat-kuat? Tak boleh. Tak boleh, perlahan je. Okey, baru bismillahirrahmanirrahim. Syaitan rajim kuat-kuat apa jadi? Tak salah solat sebab dia bukan bacaan dalam solat. Dia tiada dalam bacaan dalam solat. Dia kena perlahan je. Tak ada kuat. Okey, lepas tu membaca amin di akhir surah Al-Fatihah. Amin ni boleh. Okay. Menguatkan bacaan surah. Ya saya. Okey, menguatkan bacaan surah Al-Fatihah iaitu pada 2 rakaat yang pertama. Bila kita baca doa Al-Fatihah ni secara kuat? Siapa tahu? Waktu solat mana satu yang kita baca kuat Al-Fatihah dia? Solat apa? Ada 3 solat. Waktu solat fardu. Yelah, waktu solat fardu apa? Solat fardu ada 5. Subuh dengan maghrib dengan isyak. Betul. Subuh, maghrib, isyak kita baca kuat pada rakaat yang keberapa? Fayat rakaat yang keberapa? Yang kita baca kuat dekat masjid. Orang sembahyang maghrib atau sembahyang subuh. pertama. Rakaat pertama lagi, rakaat yang kedua. Kita baca secara jahar. Jahar ni maksudnya kita baca kuat, semua orang dengar. Sama macam imam baca lah. Baca kuat. Okey, lepas tu di subuh, maghrib, isyak. Okey, membaca ayat daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah. Dah habis baca Al-Fatihah, baca surah-surah di dalam Al-Quran. Boleh pilih nak baca panjang, surah yang panjang pun boleh, nak baca surah yang pendek pun boleh. Tak ingat yang panjang, baca yang pendek. Tiba-tiba tak keluar lah nak baca ayat apa. Boleh juga baca ayat ayat Quran, ayat kursi. Mana lagi ayat Quran pun? Ayat kursi, siapa yang tak ingat kata alamak saya asyik baca surah
Saya asyik baca surah pendek-pendek, nak baca Al-Baqarah lah. Awak nak baca ayat kursi pun boleh. Ayat kursi adalah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Ayat Al-Quran. Betul lah, saya nak sebut ayat kursi. Ayat kursi ada satu ayat je. Tapi dia panjang. Okey, lepas tu dah baca ayat daripada ayat Al-Quran selepas bacaan Al-Fatihah. Lepas Al-Fatihah baca surah biasalah. Lepas tu Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Setiap kali kita tukar perbuatan kita contoh daripada takbiratul ihram, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas awak dah habis baca Al-Fatihah nak tukar ke perbuatan ke rukuk. Kena buat apa? Nak tukar perbuatan daripada selepas bacaan surah nak ke rukuk, kena buat apa? Ya Allahu Akbar. Boleh tak nak pergi tandas? Boleh. Lepas tu daripada rukuk nak naik kena buat apa dulu? Daripada rukuk nak naik, lepas tu nak iktidal, kena buat apa dulu? Terus iktidal ke? Tak, daripada rukuk tu kena baca Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar kan sami Allah. Yang mana satu? Cuba rukuk. Cuba semua orang rukuk, berdiri lepas tu rukuk. Lepas tu nak bangun kena buat apa? Cuba buat. Awak dah bangun, okey. Awak tengah rukuk. Awak tengah rukuk. Okey, rukuk Adam. Semua orang rukuk. Okey. Bangun tu kena baca apa? Bangun. Sami Allah. Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Okey, lepas tu nak turun sujud kena buat apa? Kena baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar dulu baru boleh baca sujud. Bacaan sujud kena sebut Allahu Akbar. Sebab tu dia kata menyebut takbir Allahu Akbar pada pertukaran rukun fi'li. Setiap perbuatan tu kalau nak tukar kena sebut Allahu Akbar, kecuali waktu awak nak bangun iktidal kita tak sebut Allahu Akbar, kita sebut sami Allahu liman hamidah. Okey, membaca tasbih 3 kali ketika rukuk dan sujud. Okey, sunat dia baca berapa kali? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? Sujud? 3 kali. 3 kali sunat. Kalau rukuk pun 3 kali. Boleh tak baca sekali je? Boleh. 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 Tapi lebih baik buat berapa kali? 3. Lebih baik 3 kali. buat 3 kali. Tak perlu. Membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu ketika bangkit dari rukuk. Membaca Rabbil ghafirli. Boleh. Rabbil ghafirli lagi. Warhamni. Hamdi wa li'uni wa fa'ni wa zurni wa fa'ni wa afu anni. Okey, duduk iftirash ketika tahiyat awal. Apa dia iftirash? Siapa tahu iftirash itu apa? Tak tahu. Nak kita cari jawapan dia? Ada 2 sujud. Duduk iftirash ketika tahiyat awal. Kita cari iftirash itu apa? Iftirash dan tawarruk. Ya, apa dia iftirash dan tawarruk tu? Tengok ni. Apa orang tu buat? Tahiyat. Inilah duduk iftirash. Ni duduk tawarruk. Ni duduk iftirash pada waktu tahiyat mana satu? Tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat akhir kita panggil duduk tawarruk. Tawarruk. Okey, yang ni waktu tahiyat akhir, yang ni waktu tahiyat Awal. tahiyat awal. Ada yang duduk macam ni pada tahiyat awal. Betul ke salah cara duduk dia ni? Salah. Dah, yang gambar ni duduk waktu Sakit je boleh duduk macam kalau yang ada kelonggaran dia ada rukhsah je. Tak apa, kalau kaki sakit, kalau duduk dia jadi macam mana tak boleh bangun, rasa macam patah, tak ada masalah lah. Kalau dia memang ada sakit lutut, boleh duduk. Dia nak sembahyang duduk pun boleh. Kalau dia sakit kaki lah. Kadang-kadang orang tua dia sembahyang kat mana? Orang yang dah sakit kaki. Apa dia? Dia sembahyang guna kerusi orang tua. Sebab apa? Sebab kaki dah tak sihat, kaki dah sakit. Okey, lepas tu berpaling
Okey, tadi dia kata duduk iftirash ketika tahiyat awal, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Ingat iftirash duduk yang kaki kiri dekat atas kita duduk. Kalau tahiyat akhir semua duduk kat bawah, betul tak? Kita punya punggung semua duduk kat bawah. Lepas tu berpaling muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam kedua. Okey, memberi salam kedua yang wajib ke kanan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, dah habis dah sebenarnya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh juga kalau kita ke kiri. Selalu kita buat macam mana? Ke kanan. Kanan dan ke kiri. Tak payah angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Amboi. Tunduk ke bawah betul? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan Macam mana sepatutnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, gerak je. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah angguk sampai nak ke lantai tu. Tak payah, salah. Jangan sampai ke lantai cara dia. Itu tidak benar. Okey, itu adalah kena sikit je. Betul. Tahiyat sunat tahiyat ni kena hafal tadi. Ingat kalau abaat ada 6, kalau hayat ada 15. Ya, betul. Okey, perkara yang membatalkan solat. Kalau kita bercakap dengan sengaja batal. Menambah atau mengurangkan rukun fi'li dengan sengaja pun batal. Contoh sembahyang maghrib 3 rakaat, dia pergi buat 2 rakaat, batal solat dia. Kedatangan hadas, contoh kedatangan hadas, kalau perempuan dia ada waktu dia yang tak boleh Solat. ada waktu dia yang tak boleh solat. Okey. Kedatangan hadas ni tak mestinya perempuan yang tak boleh solat tu. Kalau tiba-tiba awak dah nak pergi, alamak saya tak tahan nak buang air kecil lah, pergi tandas. Okey, itu maksudnya ada dia telah berhadas kecil ke besar kalau buang air kecil ke besar? Hadas kecil. Kalau buang air besar, hadas kecil ke besar? Hadas kecil. Hadas kecil. Walaupun dia air besar tapi dia hadas kecil nama dia je buang air besar. Tapi dia hadas kecil. Faham? Faham tak? Yang hadas besar tu contoh macam orang perempuan yang tu berhadas besar lah, dia kena mandi wajib. Kalau yang berhadas besar tu dia kena mandi Wajib. Mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Okey, kedatangan najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat, tiba-tiba baju awak ada tai cicak. Kan tai cicak tu walaupun kecil tapi busuk kan? Apa kan? Apa dia? Tapi kalau tak perasan tak apa-apa kan? Kalau tak perasan tak apalah ni. Kalau perasan kita tukar pakaian, tempat sujud tu pun jangan pastikan bersih. Contoh sejadah, pastikan tiada najis, tiba-tiba kucing awak jalan-jalan Kuku boleh ke? Kalau kuku macam mana? Contoh kuku kita dekat sejadah tu. Kuku? Kuku yang dah potong. Lepas tu tak Bersih kalau dulu, sebab tu orang kata kalau sebelum awak nak solat, kibas dulu awak punya tu. Takut ada apa-apa najis. Okey, memalingkan dada dari arah kiblat. Siapa tahu memalingkan dada dari arah kiblat tu macam mana? Dia palingkan dada dia. Contoh dia sembahyang tidak menghadap. Dia pergi ke kanan. Dada dia pun pergi ke kanan macam ni. Maksudnya tak menghadap kiblat. Maksudnya kepala tapi dengan badan-badan sekali. Sepatutnya dada menghadap kiblat tapi dada dia menghadap sebelah utara contoh. Ke sana pula dada dia. Batal solat. Okey, Ustazah nak minta Adam tolong baca yang ni. Adam, yang Ustaz tunjuk ni mengubah apa ni? Mengubah niat atau ragu untuk meneruskan atau membatalkan solat. Contoh kalau waktu solat tiba-tiba dia ragu-ragu. Nak batalkan, nak terus ke nak batal? Tiba-tiba dalam hati dia ada ragu-ragu, dia was-was. Faham? Dia was-was, dia ragu-ragu. Nak solat ke? Ada wuduk lagi ke? Saya dah terkentut ke tadi? Contoh, dia ragu-ragu, dia dah terkentut ke tadi? Faham tak? Jadi dia kena buat apa? Tak, Ustazah, ragu-ragu tu apa? Ragu-ragu tu dia macam ragu-ragu tu dia macam ni. Okey, ragu-ragu tu dia was-was. Was-was tu apa? Ragu-ragu tu apa? Okey, dia ragu-ragu. Contoh, solat saya ni sah ke tak sah
batal ke tak batal dah solat ni. Jadi dia ragu-ragu. Dah ambil wuduk ke belum tadi? Tak ingat dia dah ambil wuduk ke belum. Jadi solat dia Batal. batal. Lepas tu kena buat apa? Pergi ambil wuduk, solat lagi Balik sekali. solat lagi sekali sebab dah batal. Sebab dia ragu-ragu. Puas. Dah ke belum dah ke belum itu ragu-ragu lah tu. Okey, makan dan minum walaupun sedikit. Walaupun sedikit dalam tiba-tiba dekat gigi awak tu terselit ayam. Terselit ayam goreng KFC tadi dekat gigi. Lepas tu awak pergi makan nyam waktu solat. Boleh tak? Tak boleh. Batal. Tak boleh, batal. Okey, lepas awak rukuk tu tiba-tiba ada air. Adik awak letak situ. Awak pergi ambil air tu awak minum. Batal ke tak batal? Batal. Bukan batal wuduk ya, batal apa? Solat. Batal solat. Solat tu yang batal. Berkata-kata selain perkataan dalam solat. Sebab tu tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim tak perlu baca kuat. Kena baca perlahan. Sebab dia bukan perkataan-perkataan dalam Solat. solat. Okey, hilang akal ni apa? Hilang akal, mabuk, pitam atau gila. Siapa tahu hilang akal ni apa? Lengatan jeruk. Tak? Gila kot. Ya, hilang akal samalah macam gila. Hitam tu Mabuk. apa? Hitam. Pitam tu pengsan. Faham? Pitam tu pengsan. Oh, pensar. Pengsan. Tiba-tiba dia rasa macam kepala berpusing-pusing tu pitam lah tu. Okey, murtad. Murtad ni apa? Terkeluar daripada agama apa? Keluar dari agama Agama Islam. Tepat sekali. Kalau siapa yang keluar daripada agama Islam, solat dia tidak sah, batal serta-merta. Okey, kita tengok lagi. Nak masuk kena cakap syahadah. Ya, betul. Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, lafaz niat ni semua awak dah hafal kan? Lafaz niat Zuhur. Lafaz niat apa lagi? Asar, maghrib, isyak, subuh. Okey, kalau arba'ah rakaatin. Okey, Ustazah tanya Ustaz nak tanya. Okey, solat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi bacaannya macam mana? Bacaannya macam mana untuk 2 rakaat? Rakaatain. Betul. Kalau 2 rakaat dia mesti rakaataini. Kalau 3 rakaat? Salasa. Salasa rakaatin. Kalau 4 rakaat? Arba'ah rakaatin. Ya, arba'ah rakaatin. Kalau solat sunat? Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi Ataini. rakaataini lah. Rakaah tu rakaat. Tapi ada ya dengan nun. Rakaataini. Awak dah belajar musanna semua tu. 2 orang, 3. Sama lah ya, tambah ya nun, tambah alif nun kan, betul tak? Tambah alif ta dah belajar dah kan? Rakaatain tu tambah ya nun, tu 2 lah tu, 2 rakaat. Okey, ni solat. Cuba awak tengok tu yang perempuan tu macam mana dia takbiratul ihram. Tangan dia rapat. Ahmad tak boleh lah macam ni. Ahmad kenalah macam ni. Rapat. Okey, cuba tengok perempuan tu. Ini daripada kalau dalam dia macam ni lah, dia tunjuk gambar kartun. Tak boleh lah tunjuk dalam aurat perempuan yang ni dia tak boleh tunjuk kat awak. Dia buat ilustrasi kartun je kat sini. Ini kalau dari segi luaran dia. Okey, kaki perempuan rapat. Tengok ni kaki dia. Lelaki kaki dia terbuka. Okey, melafazkan takbiratul ihram Allahu akbar dan memulakan mengangkat kedua-dua belah tangan dengan huruf alif. Macam huruf alif kan kalau kita berdiri betul tak? Macam huruf alif. Bukan orang yang nama alif tu bentuk alif. Okey, pada lafaz Allah, waktu Allah tu buat macam bentuk alif. Allah baru naik. Bukan Allah tangan kat bawah lagi. Allah tangan lemah gemalai panjang kan. Okey, Allah, nama Allah tu naik. Okey, lepas tu meletakkan kedua belah tangan di antara dada dan pusat. Macam ni lah antara dada dan pusat. Okey. Menyebut ar-ra pada akbar. Okey, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Cuba genggam tangan kanan genggam tangan kiri. Bukan macam ni ya. Bukan macam ni. Ni, pergelangan. Ini pergelangan ni. Ni awak nampak ni pergelangan tangan Ustazah ni. Ni pergelangan. Okey, macam ni genggam. Macam ni. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Macam ni je. Okey, ni. Ya macam ni. Macam ni.
Genggam. Genggam erat tanganku. Macam ragu pula kan. Okey, ni tengok ni. Tengok tangan ni dia genggam betul-betul ni. Gitulah. Lepas tu baru baca doa iftitah. Doa iftitah ni dia sunat ke wajib? Sunat. Right. Okey. Wajib. Allahu akbar. Sunat lah. Sunat ke rukun? Rukun solat ke sunat? Sunat. Sunat. Doa iftitah ni sunat. Allahu akbar kabira, baca ramai-ramai. Wahid isnani salasa. Allahu Cuba awak tengok doa iftitah. Murid-murid selalu tertukar musyrikin dengan muslimin. Musyrikin dulu ke muslimin dulu anak-anak? Wa ana minal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dulu. Musyrikin dulu. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu baru betul. Ini dia. Dia baca ramai-ramai musyrikin dua-dua musyrikin. Masya Allah, dah salah maksud dia. Satu musyrikin, satu muslimin ya. Lepas tu membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni rukun, jadi wajib baca. Kalau tak baca Al-Fatihah kena tambah rakaat. Ya betul, tambah rakaat. Lepas tu buat sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah ke sujud sahwi? Sujud sahwi. Sujud sahwi bukan sujud tilawah. Okey. Tengok membaca surah ni sunat. Kalau selalunya orang tak baca surah pada solat ni lah Zuhur. Baca surah subuh, maghrib, isyak baca surah. Tapi seeloknya bacalah walaupun surah pendek. Membaca ayat atau mana-mana surah daripada Al-Quran. Kalau awak baca ayat sahaja pun boleh. Contoh, macam ayat kursi yang Ustazah tadi cakap. Ayat kursi kan satu ayat, betul tak? Betul. Ayat kursi tu panjang tapi satu ayat je boleh baca dalam apa? Solat. Dalam solat. Ada satu surah dalam surah Al-Baqarah ada ayat tu satu ayat tapi satu muka surat. Panjang tak? Awak bayangkan ada berapa baris. Ayat pasal hutang tu satu muka surat. Jadi takkan panjang tu kan. Jadi baca satu ayat pun boleh lah, tak ada masalah. Okey, ni cara rukuk. Tengok tangan dia macam mana tangan dia. Lelaki buka sedikit je kaki. Berapa darjah? 90 darjah dia punya ni. Tengok ni, lurus. 90. 90 darjah. Jadi bila dia rukuk tu ni macam ni kan, ni badan dia, nampak tak tangan Ustazah ni? Awak nampak tak? Cuba tengok Ustazah. Nampak. Okay, ini tangan dia. Ini badan dia. Jadi dia macam mana jadi dia? Dia jadi 90 darjah. Yang ni lurus je. Yang belakang badan dia ni. Okay, perempuan tutup sikit kaki, jangan buka besar-besar sangat. Tangan tu lurus. Alright. Okay, kita tengok lagi. Dia saya. Yang perempuan tu dia pakai stocking ke? Perempuan tu dia pakai stocking. Perempuan kalau pakaian biasa pun boleh bawa solat, betul tak? Pakai jubah boleh bawa solat. Warna Pakai macam baju peach, kurung. macam kaki. Warna macam kaki kan, tapi dia pakai stocking warna coklat. Okey, ni cara angkat tidak serta tomak nina. Jangan laju-laju sangat solat. Okey, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Iktidal sambil mengangkat kedua belah tangan. Iktidal tu sambil-sambil. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu? Rabbana lakal hamd. Okay, cuba tengok cara dia sujud. Tengok ni, tangan buka besar kalau lelaki. Perempuan macam mana bukaan tangan dia? Dia tutup, dia letak. Tutup ketiak. Dia tutup dekat dalam tu kan, dia tutup sikit ketiak dia. Lelaki tengok dia buka tangan dia ni. Macam ni. Okay, bacaan dia macam mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Lepas tu Allah dah habis 3 kali. Allahu Akbar. Yang ni pun awak dah hafal semua ni. Ni duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, macam mana cara duduk dia? Kaki dia macam mana? Sama macam tahiyat.
Tahiyat awal. Sama macam tahiyat awal. Iftirash ke tawarruk? Iftirash. Iftirash. Okey, yang ni sujud serta tumakninah. Sujud. Okey, perempuan dia tutup, dia masuk dalam tangan dia, betul tak? Betul. Lelaki dekat luar muka. Lelaki macam tu. Okey, takbir, intifal dan terus bangun daripada sujud serta duduk sebentar istirahat. Terus berdiri untuk rakaat kedua. Waktu awak nak naik tu kan awak berhenti sekejap kan? Betul tak? Sebelum nak naik balik. Jadi duduk sikit, duduk sekejap sahaja, lepas tu bangun. Jangan laju-laju macam kena tinggal kereta api. Awak tahu tak orang tinggal kereta api macam mana laju dia? Macam tu lah sembahyang dia tu. Adam tu style. Adam dah tunjuk contoh dia. Macam tu laju sembahyang nak pergi mana? Okay, berdiri semula adalah rukun. Okay, kalau rukun tak buat, kena sembahyang balik. Okay, takbir kerana rukuk sita. Okay. Membaca surah. Okay, yang ni semua ulangan dah ni. Dah hafal lah ni. Ini semua. Ni rakaat, dia dah masuk rakaat yang kedua. Okay, yang ni pun sama. Okay, ini pada tahiyat awal sunat abad yang 6 tadi tu. Waktu bila naik jari ni? Waktu perkataan Allah. Ya, betul. Tepat sekali. Waktu Allah je naik jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik betul? Lepas tu? Saya dulu angkat waktu asyhadu Allah. Bukan waktu asyhadu. Waktu perkataan Allah tu baru naik. Itu nama dia apa? Apa nama dia tadi ni dia panggil ni? Tak tahulah. Okay, takbir, intifal dan duduk iftirash. Ketika menyebut illallah, jari telunjuk hendaklah diangkat. Takbir, intifal dan bangun berdiri sambil mengangkat tangan untuk rakaat yang ketiga. Samalah yang rakaat ketiga dia sama macam tadi. Okay, bacaan pun sama tapi rakaat ketiga ada baca surah tak rakaat yang ketiga? Okay, rakaat yang ketiga tak ada baca surah. Okay, yang ni sama. Okay, berdiri semula rukun. Ini semua sama ni. Okay, sampailah ke tahiyat akhir. Okay, cuba kita tengok. Okay, yang warna hijau ni bacaan apa? Warna hijau. Yang warna hijau atas tu. Itu bacaan tahiyat. Yang bawah tu adalah White. Warna peach tu selawat. Okay, at-tahiyatul mubarakatuh. Yang ni rukun, yang ni wajib. Okay, yang ni sunat abad. Okay. Okay, salam pertama. Ni berpaling ke kanan. Okay, yang ni. Warahmatullahi ke kanan. Okay, ni berpaling ke kiri. Lepas tu yang ni habis. Ni bacaan. Ni kalau kunut dah. Okay, sekarang ni Ustazah nak bagi kuis. Okay, nampak tu kids atas. Agak boleh masuk. Tapi Ustazah nak bagi kuis juga. Hello, my name is Suzy. Okay, macam biasa saya akan bagi kerja dekat dalam e-homework. Belum lagi, dia ada 10 soalan ni, sekejap je ni. Boleh jawab dalam 2 minit je. Check ke? Apa dia? Saya tak boleh check. Belum lagi. Saya bagi dia check tapi belum lagi. Sekejap. Dia slow sikit lah, lambat sikit. Alright. Alah, biasalah. 308 dari 5. Kenapa kena hafal? Tak perlu pun. Tak ada pun. Kejap ya, check saya tak keluar lagi ni. aja hafal. Okay. Okay, dah keluar. Cepat. Yang masuk. Ya. Seronok je Zara tu. Dah mula sekejap ya. Sabarlah. Dah start dah. Mula. Seorang mana ialah Belanja mesti. tak boleh bagi tahu.
Tidak. Boleh masuk. Oh. Tak boleh masuk, tak ada ke? Dapat tak? Tak boleh. Semua orang tak boleh? Dapat masuk dah boleh. Aku Quran solat fardu zuhur. Salah tekan Why mula-mula. nombor tiga. Salah tekan ke cuai? Betul, tak tipu. Ya. Oh. Salah tekan. Ya, tahu. Tak tahu. Kita nak wajib solat. Berapakah bilangan waktu solat yang diwajibkan? Oh ni. Sedap, Mak Ustazah makan aiskrim tengah hari panas-panas ni. Eh. Aiskrim lazatnya. Mak Ustazah kata boring duduk rumah ni. Makan aiskrim lah. Hukum baita. Kau mana kali kau salah. Ustazah pun nak makan aiskrim pas ni. Sudah saya makan. Yummy. Alah. Dah Zohor. Antara berikut yang mana kau bukan. Memang. Okay. Tadi dah Baca tu. tiga soalan. Alah, ya khalas. No. Ikhlas surah yang mana satu? Baca Ikhlas. soal ikhlas dalam solat adalah Wajib ke sunat? Wajib. Wajib. Anda yakin? lah. Ya, betul lah sebaik. Berapakah bilangan waktu solat Salah yang lah wajib? jawapan tu. Tak silap saya kan? Saya pernah jawab soalan ni. Ini kita masa ingatan balik. Dapat. Ini macam remind balik lah. Okey, lagi satu soalan. Lagi satu soalan. Satu lagi. Satu Atau lagi. ikut yang mana kau suka solat? Salah. Betul. Solat fardu Okey, ialah dah habis. Belum lagi pula. Bila syawal. Okey, 5. Dah siap dah. Siapa boleh siap lagi? Ya, dah habis. Saya belum, saya belum. Dah siap. Okey, saya nak tanya sebab saya punya tak boleh buka dah. Okey. Batu Siapa terkeluar? Lisha sama dengan saya. Oh, Batu Lisha terkeluar. Awak tak dapat lagi kuis ke? Oh, kalau dekat dalam Homework. classroom tapi kuis tu Dia ingat lagi you buat titik dalam quiz dia. tapi kejap kuis yang tu kuis Google Form tu soalan tauhid dia bukan soalan fiqh. Yang tu tauhid tapi soalan kerja rumah dia buat buku aktiviti apa? Fiqh. Buku aktiviti fiqh. Kejap Ustazah nak ambil buku aktiviti fiqh. Aduh. Okey, cuba tengok buku aktiviti fiqh masing-masing dah sampai mana dah? Sekejap. Yang ni buku purple. Buku purple dah sampai mana dah? Bukan buku purple. Buku merah. Buku merah kan? Buku merah. Dah sampai surat 17 kot. Dah sampai muka surat 17 dah? Belum masuk pelajaran ketiga solat fardu. Belum lagi, baru muka surat 17. Okey, jadi muka surat 18 tu dah buat belum? Saya belum. Okey, jadi Ustazah nak buat muka surat 19. 19, 18 buat aku ustazah. 18 buat juga sebab 18 tu senang je. Dia sikit 18. je. Banyak muka surat tapi kita awak tak banyak sebenarnya. 18, 19, 20, 21. 21 kena buat. Ya. Lepas tu dah. 22 Banyak ni. sampai 24 sampai 24, Aduh, banyak 23. tak ada. Sikit-sikit. Banyak tapi sikit je latihan dia. 24 ke? Ya betul 18 sampai 24. Awak perasan tak soalan dia sikit-sikit je? Perasan tak? Perasan lah juga. Dah sesuaikan. Perasan. Terbaik. Okey, jadi hantar kat mana? Hantar macam biasa dekat dalam Google Classroom. Okey, dia punya kuis tu macam mana nak hantar? Okey, kuis tu nak hantar macam mana? Ustazah saya buat kuis. Kena Kuis tu submit dia dah je, ada. Submit nama ada. Ataupun kalau awak lebih baik screenshot. Waktu awak jawab tu awak screenshot. Boleh? Ustazah screenshot tu apa? Maksudnya awak tangkap gambar skrin tu. Awak tangkap gambar skrin tu. Nanti tanya macam mana nak tangkap gambar screen. Screenshot je. Bagi tahu ibu. Saya suruh screenshot je. Nanti masukkan je sekali. Tak dekat YouTube ataupun Google. Boleh tahu screenshot tu senang je. Awak tangkap gambar skrin awak tu. Okey. Itu saja untuk hari ni. Okey, jadi Adam. Mana Adam? Ketua kelas sambung. Ketua kelas dah bersenam dah. Sakit belakang ke? Ketua kelas kita dah bersenam-senam dah kat situ. Okey, jadi Adam. Okey, jalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas. Ada gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min khalbi la